Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Subjek pendidikan seni visual untuk tingkatan 2. Hari ini kita akan bincangkan tajuk 2. Tajuk Seni Lukisan by Cikgu Balkis. Sila rujuk buku teks muka surat 14. Tajuk 2. Seni Lukisan. Lukisan ialah kemahiran yang penting selari dengan kemahiran menulis dan bertutur. Pernahkah anda terfikir mengapa kanak-kanak terlebih dahulu pandai melukis berbanding menulis dan mengira? Lukisan merupakan pengetahuan awal untuk meluahkan perasaan atau menjelaskan pemikiran dan idea. Tahukah anda bahawa kemahiran melukis ialah asas kepada perkembangan kemahiran dalam bidang seni visual yang lain? Hal ini kerana setiap pelukis perlu mempunyai kemahiran melukis sebagai asas kepada penghasilan karya-karya yang lain. Baik, kita tengok apakah definisi lukisan. Lukisan merupakan suatu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang menggunakan media kering atau warna yang minimum. Media kering diguna di atas permukaan dua dimensi seperti kertas, kanvas, cardboard, plastik, papan dan dinding. Contoh media kering ialah pensel, krayon, pen, pastel, arang, pensel warna, dakwat dan kapur. Ini adalah contoh lukisan. Kini, dalam era digital, lukisan juga boleh dihasilkan melalui komputer dengan menggunakan perisian tertentu. Baik, perkara kedua hari ini, kita mesti tahu tentang sejarah perkembangan seni lukisan. Kita lihat yang pertama, di sini, sejarah lukisan gua tempatan. Sejarah lukisan gua di Malaysia dianggarkan berusia sekitar 3,000 hingga 4,000 tahun. Boleh merujuk gambar foto 2.1 iaitu lukisan pada dinding gua Tambun, Perak. Yang kedua, lukisan pada dinding gua Kain Hitam Niah dihasilkan oleh masyarakat pribumi Sarawak. Lukisan dinding sepanjang 200 kaki. Boleh rujuk gambar foto 2.2 lukisan pada dinding gua Kain Hitam Niah, Sarawak. Perkara ketiga ialah kita mesti tahu pelukis dan karya pelukis tempatan. Kita lihat yang pertama, Abdullah Arif. Maklumat pertama, terkenal sebagai pelukis cat air, ilustrator dan pelukis komik. Ini adalah contoh karya beliau. Tokoh yang kedua yang mesti kita tahu adalah Saidin Yahya. Pelukis komik dan ilustrator yang terkenal di Malaysia. Lukisannya berpegang teguh kepada tradisional Melayu yang berasaskan prinsip moral dan unsur-unsur patriotik. Tema dan penggunaan watak komik membawa nilai kemelayuan dan tradisional. Ini adalah contoh karya beliau. Muka surat yang seterusnya. Kita lihat tokoh yang seterusnya ialah Muhammad Husin Inas.
Okay, karya beliau banyak memaparkan wajah-wajah yang membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan kegiatan sosial masyarakat di Malaysia. Okay, ini adalah contoh karya beliau, Gadis Menumbuk Padi. Okay, tokoh yang seterusnya adalah Zulkifli Buyung. Okay, mendapat bimbingan daripada Patrick Engkah On, seorang pelukis terkenal. Okay, gemar menggunakan alam kanak-kanak sebagai tema karyanya. Ini adalah contoh karya beliau. Okay, dan tokoh yang terakhir untuk hari ini adalah Datuk Lat. Okay, beliau adalah pelukis kartun Malaysia. Hasil karya yang terkenal telah dibukukan iaitu Kampung Boy. Okay, ini adalah contoh karya beliau. Baik. Seterusnya di muka surat 19, buku teks, ada satu latihan, soalan nombor 1 dan nombor 2. Sekarang kita cuba bincangkan latihan nombor 2. Yang ini. Keluarkan buku tulis kamu mesti salin soalan nombor 2 dan kita akan bincangkan jawapan bersama-sama. Okay, kita baca soalan. Cari dan bulatkan nama-nama pelukis terkenal di negara kita pada petak huruf di bawah. Baik, kita tengok dulu yang A. So, apakah jawapannya? Kita telah belajar tadi ada 5 orang tokoh. Abdullah Arif, Saidin Yahya, Muhammad Hussein Inas, Zulkifli Buyung dan Datuk Lat. Kamu boleh rujuk muka surat 17 dan 18 buku teks kamu. So, untuk soalan A, jawapan dia adalah Zulkifli Buyung. So, kita cari daripada petak ni. Di manakah Zulkifli Buyung? Okay, kamu kena bulatkan. Okey. Jadi kita telah selesai soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Muhammad, tempat kosong, Inas. So, jawapannya adalah Hussein. Ya, tepat. Okay, kita cuba. Cari mana perkataan Hussein dekat dalam petak ni. Okay. So, kamu cuba bulatkan Hussein. Sebagai jawapan untuk nombor 2. Untuk B. Okey, untuk C pula, tempat kosong Arif. So, jawapannya adalah ya, Abdullah. So, tolong cari manakah jawapan Abdullah. Okey, so di sini kamu cuba bulatkan jawapan ni. So, kita telah selesai untuk jawapan C. Dan yang terakhir, tempat kosong Yahya. So, jawapan dia adalah apa? Ya, Saidin. So, tolong cari mana jawapan Saidin. Okay, di sini. So, cuba bulatkan jawapan Saidin Yahya. So, kita telah selesai untuk jawapan D. So, kamu mesti salin semua soalan A, B, C, D beserta tempat kosong. Salin semua huruf-huruf di dalam setiap petak dan kamu bulatkan seperti yang cikgu paparkan sekarang. Itu tugasan yang pertama. Terima kasih.